Dorang ni pemain tempatan, seorang pemain kebangsaan dan seorang lagi adalah promising lah boleh dikatakan sebab beliau antara pemain yang kalau kau tengok dia punya sejarah dia daripada permulaan daripada usia yang muda, pernah berkelana di Itali dan sebagainya, korang akan tahu apa kualiti yang dia bawa. So ceritanya, kita sebenarnya nak sembang pasal pasukan Kuala Lumpur, pasukan yang dah kembali ke Liga Super. Sedikit sebanyak kita akan sentuh pasal the big one, Barca PSG, UCL draw. Januari transfer rumours sebab ialah kita dah semakin hampir dengan Januari transfer window dekat Eropah dan tak lupa salah seorang tetamu aku susah nak cari babe, sumpah aku susah gila nak cari fan Newcastle United selain daripada aku ingat kat satu Malaysia ni aku seorang je, tak adalah seorang, aku ada grup geng Tun Ami Malaysia aku, tapi selain daripada aku dan mungkin 80 orang lagi aku ingat tak ada dah. Tapi ada pemain Liga Super yang fan Newcastle juga. So, itu yang buat aku excited dah. Aku akan sembang sikit pasal Newcastle pada ni. Sebab mungkin ramai dah minta tapi tak pernah aku nak cerita. Korang kata, alah apa ni tak cerita Newcastle. Okey, tak mau lengah masa. Tetamu aku yang pertama. Sekarang ni masih lagi kalau ikutkan kontrak dengan Kedah. Irfan Zakaria. Apa khabar Irfan Zakaria? Ya, baik. Alright bro, terima kasih. Walaupun last minute kau datang juga kan. Aku bersyukur lah kan. Kau sudi datang ke show aku, siapalah aku kan. Lepas tu seorang lagi merupakan seorang pemain muda yang pernah bersama dengan JDT selama 5 tahun. Betul? 5 tahun, ya. Okey, dan kemudian ni bersama dengan Kuala Lumpur untuk musim yang baru ni. Dan musim depan pun dengan cerita dia akan kekal bersama dengan Kuala Lumpur. Tidak lain tidak bukan Sean Gunn Gianelli. What up? Dude, did I say your name right? Betul aku Sean sebut? Gunn Gianelli. Sean Gunn Gianelli. Betul. Okey. So, let's start dulu dengan Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur, why it become a big focus, Sean, is because kita nak cakap pasal future dia. Kalau tengok sekarang ni banyak kejutan yang dia dah buat dari segi pelantikan Stanley Burnett sebagai CEO. So, first kali pendapat you tentang Stanley Burnett, bekas pemain bola, dia memahami bola sepak, and dia dipilih sebagai CEO, bukan orang politik, bukan orang bisnes. Pendapat you? Saya rasa this is memang satu perkara yang baik untuk bola sepak Malaysia, bukan untuk KL saja. Sebab Stanley dia faham pasal bola dia. He understands everything in and out of football. Jadi saya rasa it's a good step forward for KL dan saya harap that persatuan bola sepak yang lain boleh tengok cara dia buat apa yang dia nak buat dan follow. Kira mencontohi lah. Yes. Kan, sebab kalau kau tengok kat Eropah, Fan, dia dah macam technical director, sporting director, semua bekas-bekas pemain yang memahami bola sepak itu apa. Tetapi Man United je yang masih degil. So tak apa, kita jangan cerita pasal Man United. Aku nak cerita pasal kau ni, Fan. Sebab kau sekarang ni limbo. So aku kena berhati-hati dengan kau sebab aku kena tahu apa yang aku boleh tanya, apa yang aku tak boleh tanya, Fan. Okey, mungkin Fan sendiri boleh share status anda pada ketika ini. Okay, status saya memang sekarang saya memang dah tak bersama dengan tim Kedah. So tahun depan mungkin dengan tim baru. So sekarang dalam perbincangan terakhir untuk memastikan saya bermain dalam pasukan tu lah. Okey, pasukan tu Aku suka dia benda teka-teki tu. Okey, Fan. Tapi ceritanya sekarang kita tengah sembang pasal Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur target musim ni from what I heard, Sean, diletakkan sasaran top 6 tau. Tapi soalan aku pada kau, Sean dan Irfan, dua-dua Sean dululah. Top 6 kalau kau tengok sekarang musim depan, kau ada Terengganu, kau ada Perak, kau ada Kedah, kau ada Selangor, kau ada JDT, kau ada Pahang. Dan ini ikut apa yang aku dah nampak setakat ni, perancangan 6-6 tim ni dengan player dia bawa masuk, dengan investment diorang, nampak sebagai top 6 pada ketika ini. Of course, Kuala Lumpur can prove me wrong kan. So pendapat kau sendiri, Sean, tentang faktor target yang diletakkan dan jurulatih yang diambil daripada Chile ni pun diberikan jangka masa sangat pendek untuk membuktikan diri dia. Saya rasa it's realistic, boleh sebab Super League apa-apa boleh jadi, kecuali maybe JDT lah, sebab JDT almost every game dia orang favourite untuk menang. Tapi kalau you tengok Selangor lawan Perak, Pahang lawan Terengganu, 50-50, you never know. So KL, saya rasa kalau kita bermula dengan baik,
I rasa kita boleh pergi jauh. But we will see lah. I don't want to say too much. I don't know, we'll see. Okay. Anda pernah diundi top 20 most promising young players satu ketika dahulu kan, Sean? Yes. Kau pernah main dekat Itali, babe, dekat sini di Arezzo. AC Milan scouts were after you at one point, tak silap aku. Correct me if I'm wrong. Yeah. Kan? So, nak tanyalah, do you think pengalaman itu akan membantu you dalam kancah Liga Super? Sebab ni mungkin jadi your first full season in Kuala Lumpur kan? Yep. Selain daripada musim lepas. So, mungkin kau boleh share sikit tentang kau punya persediaan. Dekat Itali, it was good sebab saya belajar banyak perkara tentang tactical. Sebab kat Itali, kita semua training 80% tactical, 20% yang lain, teknik, fitness. Jadi it was something different for me, you know. Faham. But I think itu benda yang penting, especially kalau you kena kerja dengan coach import. Sebab coach import biasanya dia suka buat benda tactical. So I think it helps me, but Super League dengan Liga Malaysia dengan Liga Itali memang jauh beza. Jauh ketara perbezaan. Memang jauh beza. But I think it's helped me in my career, and it was good experience for me. Pengurus bola sepak terhangat sudah tiba. Rekrut bintang-bintang pemain bola terhebat bagi pasukan anda. Uji formasi dan taktik anda untuk mengalahkan pengurus lain. Bina pasukan impian anda hari ini.